Hai, hari ni Cik B nak share something dengan you all berkaitan dengan apa topik yang agak menarik pada hari ni. Iaitu cara macam mana kita nak bina kepercayaan kepada pelanggan kita. Kadang-kadang kita ni nak dapat pelanggan sangat mudah. Tetapi kita tak pandai nak jaga, kita tak pandai nak monitor pelanggan kita sendiri. Akhirnya customer kita tak trust dengan kita dan akhirnya customer kita akan buat kat tempat lain. Itu yang kebiasaannya. Kenapa company ataupun beberapa syarikat yang tak long term. Orang kata nak long term ni kita kena akui yang kita perlu disiplinkan diri kita macam mana kita nak bina kepercayaan kepada pelanggan kita sendiri. Yang pertama sekali kita kena kenal pasti dulu prospek kita ataupun customer-customer kita. Apa yang customer kita nak sebenarnya? Contoh kalau kita buat insurans, customer kita nak apa sebenarnya daripada kita? Nak buat insurans first party ataupun third party fire and theft, ataupun dia nak cover PA, ataupun dia nak cover windscreen, ataupun dia tak cover. So benda tu semua kita kena tahu dulu. Kita kena kenal pasti dulu customer-customer kita nak apa sebenarnya. Sama juga dengan produk. Kita jual pelbagai jenis produk. Kalau kita tak tahu macam mana kita nak, kita tak tahu apa customer kita nak, macam mana kita cakap? Ibarat langit dengan bumi lah, kita pun tak tahulah apa yang kita cakap dengan customer nak lain, kita bagi lain. So kita kena kenal pasti dulu apa yang bakal customer kita nak sebenarnya. Yang kedua, jika bakal customer kita ni tanyakan soalan, kita mestilah orang kata rajin untuk menjawab semua soalan yang dia bagi tu sebaik-baiknya. Kita kena orang kata tunjukkan cara kita berkomunikasi dengan customer tu supaya dia lagi seronok berkomunikasi kita dengan cara yang baik. So kita kena jagalah servis kita tu. So tak adalah orang kata dia cakap sepatah, awak cakap setengah patah. Dia cakap orang kata 30 patah perkataan, awak cuma cakap 15 patah perkataan. So benda tu tak, orang kata tak berdik lah untuk kita layan customer kita macam tu. So even though you jual apa pun, kalau you jenis orang yang layan macam nak tak nak je, tak ada siapa pun yang akan beli insurans ke, produk ke, apa-apa dengan kita. Takkan. So kita kena service customer tu dengan orang kata yang sebaik-baiknya lah. Yang dia berhak dapat. Yang ketiga, kita kena hargailah mereka kerana mereka berhak untuk dihargai dan untuk dapat layanan yang terbaik dekat kita. Macam kita sama je sebenarnya. Kita nak juga orang layan kita dalam keadaan yang baik. Bila mana kita beli sesuatu benda dengan orang, kita nak orang hargai kita, nak orang appreciate kita, nak orang nilai kita ni ingat kita. So benda tu kita kena tahu. Kita kena appreciate yang customer tu datang. Jangan tunggu customer tu dah bayar payment baru you nak appreciate dia. Masa tu dah terlambat. Of course, dia bayar tu mungkin kali terakhir. Kalau kita tak layan dia ataupun dia langsung tak buat dengan kita. So kalau boleh kita kena servis dia daripada awal. Bila kita dah servis customer tu daripada awal baik, insya-Allah rezeki kita pun diberkati dan orang kata kita layan baik pada orang, insya-Allah orang pun akan bagi kebaikan pada kita. Jadi kita kena layanlah sebaik mungkin. Yang keempat, jika kita ada buat kesilapan, tak tahulah kesilapan tu yang disengajakan ke ataupun tidak disengajakan, kita jangan lagi kita nak tegakkan benang yang basah. So maksudnya you kena akui kesilapan yang you dah lakukan dan membuktikan supaya kita dapat buktikan yang sebenarnya kita ni bukan nak tipu dia, tapi kita jujur dengan dia. So dengan cara macam tu lah kadang-kadang bakal customer kita ni akan trusted dengan kita. So secara jujurnya bila kita ni jujur dengan dia, kita akui kesilapan kita, kita minta maaf dengan dia, so insya-Allah benda tu dia akan jadi baik dan dia akan repeat lagi dengan kita. Tapi kalau sekali kita dah buat kesilapan, lepas tu kita nak lagi menang, insya-Allah esok lusa dia takkan buat dengan kita. Even though yang sekarang ni pun takkan jadi you punya customer. So kena akui benda tu. So ada 4 benda yang you kena tahu, yang kita kena checklist balik diri kita ni macam mana. So Cik B harap dengan perkongsian ni you all semua boleh dapat dan insya-Allah kita jumpa lagi dekat next video yang seterusnya. So jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Roger.